Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Zalinda. Hari ini Cikgu akan sambung lagi topik pembelajaran kita iaitu 3.2 kepentingan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Jadi semua maknanya bila kita makan tu kita kena ada semua kelas makanan. Ada 7 kelas makanan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas, air. Semua ni wajib ada dalam kita punya makanan. Jadi dan kita kena ambil dalam kuantiti yang betul. Itu maksudnya gizi seimbang. Ini ialah piramid makanan. Yang bawah sekali ialah nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Kita perlukan dalam 4 hingga 8 sajian sehari. Jadi yang bawah sekali ni ialah karbohidrat lah. Yang kedua, kita perlukan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Buah-buahan kita ambil 2 sajian sehari. Sayur-sayuran kita ambil 3 sajian sehari. Atas lagi, ini ialah susu dan produk tenusu. Kita ambil 1 hingga 3 sajian sehari. Dan atas kali ni ialah ikan, ayam, daging dan kekacang. Kita perlukan, kalau ayam setengah hingga 2 ekor ayam, 2 ayam daging atau 2 biji telur lah, setengah ayam lah. Ikan 1 ikan, kekacang ataupun 1 kekacang. Jadi ini ialah kuantiti yang kita perlukan. Ini ikut piramid makanan. Piramid makanan ni macam ni lah. Bawah karbohidrat, tengah-tengah vitamin, lepas tu produk susu ni ialah lemak dan atas sekali protein dan juga lemak. Lemak, minyak, gula dan garam kita perlu makan dengan kadar yang sedikit. Yang ini ialah dia punya kepentingan gizi seimbang. Yang ini awak boleh tengoklah di sini. Ini ialah lemak, ni susu dan produk tenusu, buah-buahan dan sayur-sayuran, nasi, mi, roti, bijiran dan ubi-ubian. Jadi kita kena makan, kalau lemak ni makan dengan kuantiti yang sedikit. Kalau susu dengan sederhana, buah-buahan kena makan banyak. Yang ni boleh makan bebas tapi tak boleh ambil terlalu banyak. Seterusnya kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Yang pertama ialah saiz badan. Macam mana saiz badan mempengaruhi keperluan kalori? Orang yang bersaiz besar mesti makan makanan yang lebih banyak. Dan orang yang bersaiz besar juga memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang yang bersaiz kecil. Yang ini perlukan banyak tenaga berbanding dengan yang ini kecil. Faktor yang mempengaruhi keperluan kalori yang kedua ialah umur. Kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga. Kenapa? Sebab kanak-kanak memerlukan protein untuk pertumbuhan. Kerana mereka sedang membesar dan lebih aktif. Jadi kanak-kanak dan remaja sebab nak membesar memerlukan lebih banyak tenaga. Seterusnya pekerjaan. Petani, buruh dan nelayan memerlukan lebih banyak tenaga. Contohnya yang ini, buruh memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan yang ini, duduk di pejabat mengurang sikit sahaja tenaga. Petani, buruh dan nelayan ni kenapa perlu banyak tenaga? Sebab mereka melakukan kerja berat. Yang seterusnya, jantina. Secara umumnya lelaki lebih berotot dan lelaki ni melakukan aktiviti yang lebih berat. Yang seterusnya ialah keadaan kesihatan. Orang yang sakit adalah lemah, memerlukan makanan yang lebih sesuai dengan kesihatannya.
Yang seterusnya ialah iklim. Iklim sejuk lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran dan memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Inilah faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang dari segi jantina, umur, aktiviti fizikal, keadaan kesihatan, persekitaran dan saiz badan. Okey, itu sajalah berkenaan dengan gizi seimbang. Nanti kita jumpa di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.